Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu di dalam YouTube channel iaitu Brother Hasnul Channel. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi like, komen, share dan subscribe Brother Hasnul Channel. Terima kasih banyak sangat-sangat. Dengan beberapa perkongsian yang sebelum ini, saya telah gubah ataupun saya cuba mencari maklumat ataupun input ataupun pengalaman yang telah saya lalui untuk saya kongsikan kepada kalian semua yang berada di dalam alam maya ini, insya-Allah. Terima kasih banyak. Dan hari ini saya cuba ingin kongsikan iaitu seni pengurusan, seni mengurus persatuan di peringkat daerah ataupun cawangan. Sebab beberapa pertemuan dalam tempoh PKP ini, iaitu secara online, secara WhatsApp, video WhatsApp. So saya di sini video call, iaitu di situ saya dapat beberapa halangan yang mereka tempuhi yang tak boleh dilalui. Tetapi saya juga hairan, ada yang setengah yang boleh, ada yang tak lah. Maksudnya bagaimana mereka nak berjumpa dengan mana-mana persatuan ataupun nak menggerakkan program, mereka ada perkara-perkara yang mereka tak dapat capai. So saya cuba kongsikan bagaimana yang saya lakukan selama ini. So mungkin boleh perkongsian ini boleh digunakan pakai di peringkat akaumbi selepas PKP ini. Sebab mungkin lepas PKP ini kita punya pertemuan dengan kita punya program tidak boleh ada program gergasi, mungkin 10 ataupun bawah 20 rasanya. So kita kena merancang sesuatu supaya kepimpinan ataupun program perkadiran ini tidak terbantut hanya sekadar disebabkan PKP ini ataupun sebab COVID-19 ini. Tapi saya harap cabaran yang kita hadapi sekarang janganlah menjadi satu halangan, tetapi ia menjadi satu motivasi yang berterusan pada kita, sebab perkadiran ini adalah tanpa batasan, insya-Allah. So kita nak bercakap tentang seni pengurusan, bagaimana mengurus persatuan di peringkat akaumbi. Terus terang saya cakap, perkara yang pertama, perkara pokok mana-mana persatuan yang kita pegang di peringkat daerah ialah kita kena bina hubungan dengan agensi kerajaan. Sebab kita sebagai NGO, kita kena lihat bagaimana perkongsian ataupun bagaimana kita membina hubungan dengan peringkat di agensi kerajaan ini penting, supaya ia memberi kesan atau memberi hubungan yang baik selepas itu. Kalau kita tidak ada hubungan dengan kerajaan ataupun agensi yang tertentu, ataupun contoh katakan Persatuan Belia, dia punya bapa besar dia adalah Pertubuhan Belia ataupun pejabat belia, mesti kita kena santuni mereka. Kita jumpa, walaupun kita ada mungkin jawatan yang lebih besar daripada itu, tetapi pada hakikatnya dalam persatuan kita kena anggaplah kita ni budak baru belajar ataupun baru nak menyusul lah. Sebab kita tak nak nanti apabila kita berhadapan dengan mereka macam tak kenal kita. Mungkin ada majlis pengambilan daerah nanti mereka tak kenal kita, ataupun apa-apa saja majlis yang menyebabkan kita perlukan bina hubungan mereka, tak ada orang kenal. So sepatutnya ataupun sebaiknya kita kena membina hubungan sebaik mungkin supaya kita ada pergerakan ataupun sentiasa ada hubungan dengan agensi-agensi kerajaan ini. Bagaimana nak bina hubungan dengan agensi kerajaan? Perkara yang pertama, kita boleh buat kunjung hormat. Kunjung hormat ni mungkinlah kita hantar surat. Kalau yang lebih best friend, selalunya WhatsApp je sebenarnya. Dan kita tak boleh WhatsApp berbos terus. Mesti ada dia punya PA dia ataupun pegawai-pegawai dia yang boleh akses dengan bos terus. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada hubungan yang baik dengan bos, tak ada masalah. Terus dia hantar hantar bos, kami nak jumpa. Kadang-kadang ada yang bos voting macam tu, tanpa ada apa, dia kata mainlah jumpa, datang pejabat aku. Macam tu. Selalunya kalau baru mungkin susah sikit. Tapi bagi saya itu kalau baru lagi syok, sebab itu salah satu cabaran. Saya baru-baru ni saya jumpa dengan orang yang saya tak kenal, tapi alhamdulillah apabila kita membina rapport yang baik, pertemuan itu menjadi sangat panjang. Walaupun asalnya nak 15 minit, cakap awal-awal, cakap dalam akhirnya dekat sejam. Sebab tu pentingnya kita sebagai pemimpin persatuan kena bijak dalam bila dapat sesuatu peluang, kita guna ruang itu sebaik-baiknya.
Sebab tu penting, man to man talk ni penting. Sebab kadang-kadang kita berjumpa dalam Facebook, media sosial, berbeza apabila kita berjumpa dengan berdepan. Betul sekarang ni, kadang-kadang ada orang cakap sekarang ni tanpa sepadan kita hanya gunakan internet ataupun perjumpaan video call saja. Yang betul, tetapi kita pun touch tu ataupun nak merasai kehadiran kawan-kawan kita ni kadang-kadang tak dapat. Sebab tu penting kita berjumpa untuk berdepan. Dan apabila kita dah ada perjumpaan dengan man to man talk ni, kita kena ada mesti bawa proposal ataupun bawa profile kita punya persatuan supaya agensi tersebut tahu apa yang berlaku dalam persatuan kita, apa yang kita dah buat sebelum ini. Kadang-kadang kita punya persatuan tak dikenali, tak diketahui dari mana asal usul kita. So maksudnya mereka dalam agensi kerajaan ni tidak tahu profil persatuan tersebut. Kena tahu profil persatuan, siapa pengurusi dia, siapa timbalan, siapa setiausaha, siapa jawatankuasa dia, seluruh tu dia kena tahu. Supaya apabila nak pengagihan bantuan dari segi aktiviti tidak akan jadi dipersoalkan. Sebab selalunya agensi kerajaan ni dia ada bajet-bajet tertentu yang boleh disalurkan berdasarkan program yang kita nak laksanakan. So penting di peringkat persatuan kena kenal pasti siapakah bapa ataupun ibu yang perlu kita ikuti. Dan pada masa sama bina hubungan juga dengan klien kita. Siapa klien kita? Kalau klien kita adalah belia di umur bawah 30 ke bawah 40 ke atas 15 ke, kita kena kenal klien kita. Kita kena buat program dengan klien kita. Jangan hanya kelompok tertentu saja, hanya kawan-kawan kita saja. So akhirnya persatuan kita akan lebih mengecil sebab kawan-kawan kita je dan dia tidak berkembang. Macam boleh saya sebut macam kroni saja. So dia kena mempunyai, dia macam sarang laba-laba, dia semakin lama semakin luas sebab dia nakkan perkembangan itu dapat dikongsi bersama. So bila dia nak dapatkan lalat boleh, dapat nyamuk boleh, semua dapat situ kalau kita kata sarang laba-laba ni. Tetapi kita sebagai pertubuhan belia mestilah tahu apa tujuan kita berpersatuan, klien kita siapa, supaya mudah untuk kita menggerakkan program-program di peringkat cawangan. Sebab tu kadang-kadang kenapa cawangan ini orang kata sedu-sedan, sebab kadang-kadang tidak ada program yang memberi kesan, yang memberi impak besar sebenarnya, tidak memberi kesan, wow faktor tu tak ada. So penting kita kena gerakkan. Dan kita juga kena tahu klien-klien kita selain daripada belia ataupun klien-klien kita selain daripada objektif dalam persatuan itu, mesti kita tahu siapa klien kita selain yang boleh kita dapat. Mungkin daripada sekolah, PPD kita boleh dapat hubungan, mungkin daripada teknik vocational boleh kita dapat. Kita boleh dapat daripada LIP, college community, kita boleh dapat daripada universiti. Sebab tu kita kena tahu berapa banyak agensi yang boleh kita santuni di peringkat cawangan kita ataupun di peringkat daerah kita. Itu yang penting. Dan pada masa sama juga pembinaan hubungan dengan mereka ni penting supaya mereka dikenali. Itu cara pertama, iaitu kita membina hubungan dengan agensi. Kedua ialah kita kena membina hubungan dengan program. Maksudnya dengan kita buat sesuatu program, orang kenal, oh ni dia buat program demam darah dekat college community, contoh dia. Contoh kita ada dekat college community Lenggong ada satu college community. So kita buat program demam darah di situ. Dan pada masa sama kita boleh dapatkan nama, dapat contact person, pegawai haiwan pelajar dia. So mudah untuk kita buat begitu. Kalau kita hanya buat program dekat mall, kita punya sasaran kita semua orang yang duduk kat mall. Sebab kita nak cepat, kita dapatkan sasaran kita kat mana kita. Satu penting, bagaimana kita nak merancang suatu program ni, perlu kita lihat supaya kita punya klien tepat untuk kita dapat. Okey. Alright, dan pada sama juga selalunya kita fikirkan program-program yang besar untuk kita glamour cepat. Sepatutnya bagi saya, kita biar buat program low budget high impact, iaitu program yang bajet yang kecil tetapi memberi kesan besar dan konsisten. Sebab bila kita konsisten, program kita istiqamah, sentiasa ada, walaupun bajet ada bajet yang sikit, kadang 10 orang, kadang 20 orang, itu lebih baik daripada kita buat program yang besar, belanja besar. So akhirnya impak tidak memberi kesan besar pada kita. So sebab itu penting apabila kita nak merancang atau nak menggerakkan suatu program, kita kena lihat bagaimana program-program tersebut akan memberi kesan kepada persatuan kita. Sebab tu saya lebih suka program-program kecil ni tetapi memberi kesan. Ada. Tetapi bila kita buat program yang besar sekali je, lepas tu senyap je. Tahun depan sekali besar, senyap balik. So
Mana impak dia? Kita tidak boleh jadi, sebab tu ada setengah pemimpin, saya sebutlah pemimpin belia, ada setengah tu dia hanya gah pada nama je, sebab dia tidak konsisten dengan program-program yang belia mahukan. Sebab tu cara yang ketiga, saya lebih suka menggunakan medsos ataupun media sosial. Media sosial ni penting sebab untuk kita memperkenalkan ataupun mempromosikan program secara percuma sebenarnya. Maksudnya saya ada akaun dalam FB, ada IG, ada Twitter. So saya gunakan ini untuk mempromosikan apa saja program yang saya nak lakukan di peringkat Akomi. Contoh saya nak buat program di Langkawi, saya akan buat, saya akan cari siapa peserta-peserta dia. Alhamdulillah dapat sebenarnya. Dan mungkin kalau ikut senarai yang tahun lepas saja, saya dah dekat 5,000 orang yang saya cuba santuni untuk menggerakkan program. Betul. Cuma sekarang ni bergantung pada kita macam mana kita nak gerakkan dari segi bajet dia. Dan kita juga kita kena tahu bagaimana menggunakan medsos ni supaya kita mempromosi ataupun kita menggunakan menghantar maklumat-maklumat macam contoh pertukaran belia di peringkat antarabangsa. So kena ada semua ini. Maksud info-info ni kita ada dan kita boleh sampaikan di peringkat penggunaan media sosial. Dan kita juga boleh menggunakan kita punya media sosial ni secara live, mungkin IG live, FB live, apa saja yang live, YouTube pun ada yang live. So kita boleh gunakan live ini untuk mempromosi ataupun kita mempertonton atau mempertonjolkan kepimpinan di peringkat persatuan tersebut. Walaupun persatuan itu hanya persatuan kampung saja, tetapi dia punya leader bukan sahaja di kampung tetapi di peringkat yang lebih besar. Contoh, CA adalah engineer di Petronas contohnya, tetapi yang dia memberi kesan sebenarnya. Maksudnya walaupun persatuan kampung tetapi ahli dia luar biasa. Sebab itu penting kadang-kadang kita bagaimana kita nak mempertonjolkan ataupun mempertontonkan kita punya ahli, itu penting. Ada yang setengah tu walaupun dia biasa tetapi dia mempunyai impak yang luar biasa. Dia ada karisma yang menyebabkan persatuan tersebut dia akan lebih terbuka dan lebih mandiri dan akan memberi sebenarnya memberi kekuatan pada ahli dia sendiri. Dan pada masa sama juga bagaimana persatuan tersebut walaupun kampung ke apa ke, ialah bagaimana dia membina hubungan dengan ahli dia, klien dia. Sebab selalunya kita membiarkan ahli kita ni terkontang-kanting. Ahli tak tahu nak buat program apa, dia datang dia tak tahu nak buat apa. So akhirnya walaupun duduk kat daerah ataupun kelompok yang kecil, dia tak tahu nak buat apa. Sepatutnya persatuan ni dia kena merancana program. Walaupun contoh macam persatuan belia kampung Cempedak Goreng lah contoh, saya ambil contoh Cempedak Goreng. Buat program, okey, bagaimana nak buat cempedak, macam mana nak ni, kemudian dia boleh keluarkan. Mungkin hari sekarang ni dah ada frozen, macam mana nak jadi cempedak frozen, hantar kat luar, hantar. So yang ini salah satu untuk menjana pendapatan persatuan juga, dan pada masa sama dia memperkenalkan produk dia sendiri. So dengan cara tak langsung persatuan-persatuan ini akan hidup. Dan ada yang setengah tu memberi fokus tentang marhaban, ada yang beri fokus tentang kelas tuition untuk pendidikan, ada yang beri buat persatuan belia tetapi dia buat fokus untuk silat. Boleh sebenarnya. Inilah cara kaedah menghidupkan persatuan kita di peringkat Akomi. Kita tak perlu ada bajet besar pun. Kalau nak buat program tuition pun kadang tak perlu bajet sebenarnya. Boleh gunakan balai raya, boleh gunakan dewan-dewan yang dah ada di peringkat komuniti, dan kita hanya mewar-warkan supaya ahli kita di peringkat Akomi dapat manfaat. Itu yang penting. Dan kita juga pada masa sama juga bagaimana kita memperkukuhkan jaringan kita dengan media elektronik sekarang. Sebab media elektronik ini juga mempunyai peranan yang penting untuk mempromosikan kekuatan persatuan kita. Contoh kalau kita gunakan persatuan kita dah ada media elektronik di peringkat daerah, selalunya macam Sinar Harian, mereka ni dah ada dah komuniti yang boleh kita ni. Sebab dengan adanya hubungan kita dengan media, sebenarnya itu memudahkan kita untuk mempromosikan persatuan kita dengan secara segera. Sebab dengan adanya promosi-promosi ini, secara tak langsung kita boleh menarik ahli lagi yang lebih ramai. Janganlah kelompok ahli itu hanya grup-grup ataupun geng-geng tertentu saja, sehingga kan kita tidak berkembang dan akhirnya kita akan semakin mengecup dan mengecil. Dan pada masa sama juga kita kena lihat sumber kekuatan ahli kita. Ada yang setengah ahli ini dia mempunyai jaringan yang luas. Ada setengah ahli ini dia nakkan program.
Ada setengah ahli ni dia nakkan sumbangan, dia nak bagi sumbangan pada persatuan. Ada setengah ahli ni dia kata apa aku dapat kalau aku masuk persatuan A, persatuan B. Dan ini akan memberi kesan bagaimana seorang pengurusi untuk mengimbangi kekuatan ahli kita ni ataupun mengimbangi perasaan mereka sebenarnya. Sebab kadang-kadang ahli persatuan ni dia nak macam-macam sebenarnya. Kadang-kadang kita tak termampu untuk buat semua. Tetapi pentingnya kita kena buat survey supaya kita tahu apa kehendak ahli. Contoh dia suka nak pergi hiking. Okey, cari program pergi hiking. Mungkin dekat kawasan kita, daerah kita, contoh macam kat Gopeng, dia ada bukit gunung batu bukit Batu Putih. So boleh guna daki Batu Putih itu. Tapi kalau kita tak tahu sumber yang ada di peringkat daerah, pun susah juga sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kerana ahli kita ni dia ada hubungan ataupun jaringan dengan untuk mendapatkan dana. Memang betul wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya wang. Sebab apabila kita nak buat program, kita kena ada wang. Tapi kalau kita pandai, kita boleh gunakan orang kata OPM, others people's money. Maksudnya boleh kita gunakan duit orang lain untuk menggerakkan program ataupun CSR. Sebab tu pentingnya kita membina hubungan supaya di peringkat akaumbi kita dapat kekuatan di segi kewangan. Dan pada masa sama juga kita kena menjadi ataupun nak menggerakkan program yang senang dan mudah untuk didekati klien kita. Sebab klien kita ni dia perlukan program-program yang tak renyah, tak menyusahkan. Contoh kalau kita buat program menyusahkan, kena maki lah apa. Sekarang kalau kena maki, saya rasa kena balik lah semua budak-budak ni. Satu penting kita kena bijak dari segi bagaimana nak menyusun kata, bagaimana nak berlapik supaya kadang-kadang kata-kata kita ni boleh mengguriskan kita punya hati dan perasaan klien kita. Sebab itu penting tuan-tuan, apabila kita nak menggerakkan program ni, ialah bagaimana kita kena merangsang ataupun kita cuba mencari titik kekuatan dalam diri kita dan kita punya ahli. Kalau tidak, nanti apabila kita buat program, kita pula shock sendiri, duk maki, akhirnya budak lari tak ke mana. Memang ada. Sebab itu penting, saya lebih suka kita buat program secara istiqamah. Mungkin kita mulakan dengan 10 ke 20 orang dulu, dan kita akan cuba buat selalu supaya kita akan jumpa permata-permata yang kita nak gilap di peringkat daerah ni. Penting. Sebab tu saya cadangkan ataupun saya cuba kongsikan. Saya bermula dengan saya seorang je, tetapi akhirnya saya dapat kumpul ramai pemata supaya mereka ni dapat mampu memberi lagi sebanyak-banyaknya kepada insan yang di luar sana ataupun belia di luar sana, supaya mereka juga tidak tertinggal ataupun ketinggalan dari segi ilmu kepimpinan ini. Dari itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, sebab perkara-perkara yang cuba saya kongsikan ini sedang berlaku sebab kita dalam musim PKP ini kadang-kadang ketandusan idea bagaimana nak menggerakkan pertumbuhan kita di peringkat, walaupun pertumbuhan kecil kita di peringkat akaumbi. Penting kita tidak boleh mengalah, jangan pernah menyerah, sebab hidup ini kena terus memberi sebanyak-banyaknya insya-Allah dan bukan menerima sebanyak-banyaknya. Dan itu tuan-tuan, jangan takut, jangan gentar, sebab perkadiran itu tanpa batasan. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan share serta subscribe Brother Hazman Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.